Assalamualaikum warahmatullahi guys. So hari ini aku nak ajar orang macam mana untuk mengetahui kadar coolant pada kereta korang. Sama ada korang nak kena tukar coolant tu ataupun tak perlu. Okey. Seperti sedia maklum, coolant ni adalah untuk kita mencegah daripada radiator kita berkarat, dan juga untuk kalau di negara-negara sejuk tu mengelakkan daripada membekulah coolant tu. So macam kita ni negara-negara yang tak sejuk, panas lah kiranya. So kita cuma nak mencegah dia daripada overheating dan juga supaya radiator kereta kita tak berkarat. Okey. Macam mana kita nak tahu coolant tu masih elok ataupun tidak? Kita kena ada benda ni. Ni kita kena ada benda ni. Ni adalah Fahrenheit. Ini Celsius lah. Bacaan dia. So sebelah sini adalah untuk dia punya freezing point. Yang sebelah sini adalah untuk boiling point. Boiling point ni bermakna pada berapa darjah Celsius coolant ni akan mendidih. Macam air biasa, lebih kurang bawah 100 lah, 100 darjah Celsius. So kita tengok suhu boiling point untuk air ni. Tengok boiling point untuk air adalah okey. Pastikan air tu berada di paras ni, dan tengok ni, jarum ni menunjukkan dia bawah daripada 128. So bermakna air ni akan mendidih pada 90 darjah Celsius ataupun 85 darjah Celsius. Dia akan mendidih lah pada dalam radiator kita. Ataupun kalau kita rebus air kan 85 ataupun 90, dia akan mendidih. So kalau freezing point dia pula sama, dia akan freeze pada kadar macam ni, minus 12. Okey. So kita tengok kalau coolant punya reading pula macam mana. Kita buang dulu. Kita dah buang. So kita ambil, kita buka coolant ni. Ini coolant premixture, maknanya daripada kilang dia dah campur air. So kita pakai tak payah campur air lagi lah. Kalau coolant concentrate tu pure punya, kita kena campur air. 50% air, 50% coolant. Tapi untuk ni dia dah sedia dicampur air masa dekat kilang. Okey. Sekarang kita try. Alamak, tak cukup. Kita kena dapatkan dekat level dia tu. Okey. Dia ada menitik. Sekejap. Okey. So untuk reading coolant ni, dia ni. Pastikan benda ni tegak lah. Maknanya dia lurus. Dan kita boleh tengok reading dia berada pada paras 131 darjah Celsius. Bermakna dia akan mendidih pada kadar 131 darjah Celsius. Maknanya dia lambat panas lah. So kereta kita akan lambat mendidih air dia pada dalam enjin kita. Maknanya kalau coolant dekat kereta kita pada kadar 130 darjah Celsius ni, pada reading macam ni, sama ada 131 ataupun 130, 129 pun masih cantik lagi lah. Dia jangan bawah pada 100 boiling point dia. Okay. So kalau reading untuk freezing point dia pula, dia akan freeze kalau lebih pada minus 29. Coolant ni tak akan beku walaupun korang letak dalam peti ais sekalipun. Untuk dia punya boiling point pula, kalau korang rebus ni, biasa air biasa dia akan mendidih dulu, tapi coolant ni dia tak akan mendidih selagi tak capai paras kepanasan dia ni. Okey, faham? Okey, sekarang kita nak try pada coolant yang contohnya kita dah top up kan, di top up dengan air putih, top up dengan air putih. So lama-lama coolant tu akan cair. Okey, sekarang kita basuh dulu. Okey, basuh. Kita nak buang bacaan coolant dia tu, kita nak buang dulu. Okey, kita dah cuci benda ni, dah kosong, dah tak ada. Okey, kita tutup balik yang ni. Ini coolant baru, so nak test coolant baru ni untuk bacaan reading dia lah. Untuk coolant lama pula, ni bukan, ni saya pakai botol dia. Sebenarnya dia bukan brand ni pun. Sebenarnya coolant ni dalam ni Toyota punya. Okey, kita ambil air sebanyak 50%. Macam ni. Lepas tu kita anggaplah ni kita jadikan dia sebagai contoh
coolant yang dah ada dalam kereta kita yang dah lama. Okey. Kita campurkan lagi dengan air. Tengok. Okey, so warna dia cair lah. Okey, cair. Dia cair kan? Nampak dia cair. Lepas tu kita tengok reading dia macam mana. Kita tengok reading dia macam mana. Adakah dia elok digunakan ataupun dah tak elok digunakan. Sebab ni dah dikira sebagai air lebih lah. Kalau macam kita top up air saja, tak top up coolant, kita tak buat flushing, apa yang akan jadi dia macam ni lah. Nampak. Okay. Dia dah lurus pada level dia dan bacaan dia adalah pada 129. So dia dah kurang. Tadi kalau yang baru punya 131 kan. So yang ni dia pada 128. Maknanya dia masih, kalau kita letak dalam peti ais dia tak beku lagi lah. Dia belum beku. Cuma dia akan beku juga bila lama. Macam tu juga dengan boiling point dia. Dia boleh mendidih tapi pada takat 120 berapa ni? 129 lah. Okey, 129. So kalau coolant korang dah lebih banyak air daripada coolant, apa yang akan berlaku pada kereta adalah dia akan karat lah, radiator akan berkarat. Radiator akan berkarat dan juga suhu temperature tu akan cepat naik lah. Dia mengelakkan coolant ni mengelakkan kereta kita daripada overheat. Satu, lepas tu kalau dekat negara sejuk dia mengelak daripada karat dan juga mengelak daripada coolant dalam radiator tu akan beku lah. Tapi sebab kita bukan dekat negara sejuk, so kita cuma nak elakkan daripada karat dan juga mengelakkan daripada kereta overheating. Itu saja. Selain daripada tu, coolant ni dia akan menjagalah segala seal yang ada dalam macam kat termostat, water pump dan segala seal dalam tu, dan termasuk dekat dalam kita punya block engine tu. Dia menjaga daripada karat engine kita lah. Kalau kita pakai air putih saja, kita tahu reading dia berapa tadi. Dia akan mendidih pada mungkin 80 ke 85 darjah Celsius. Dia akan mendidih dan pada dia boleh beku lah. Kita letak dalam peti ais sekejap dia dah beku kan. Tapi kalau coolant ni kita letak dalam peti ais pun dia takkan beku kalau yang cantik. Okey. Sebagai contoh saya nak ambil, saya ada letak yang macam ni. Okey, yang dalam botol ni saya keluarkan, saya letak dalam botol kecil, saya letak dalam peti ais. Okey, mari kita tengok. Kita tengok Saya dah letak coolant ni dah berhari-hari dah. Saya rasa dah lebih pada seminggu sebab saya nak uji kaji. Dan tengok hasilnya. Dia tidak beku. Dia tidak beku. Okay, nampak? Sejuk ni. Dan kalau korang nak tahu coolant korang elok ke tidak, kalau tak ada alat test yang macam tadi tu, korang ambil coolant korang, letak dalam botol kecil, letak dalam peti ais untuk beberapa hari. Kalau dia beku, bermakna coolant korang dah tak cantik lagi. Dan kalau coolant ni beku, tak cantik. Kalau coolant tak beku, bermakna coolant masih cantik lagi. Okay. So sekarang itu sajalah yang akan nak saya tunjuk dekat korang pada hari ni. Ilmu sedikit sebanyak mengenai macam mana cara untuk kita tahu coolant pada kereta kita masih elok ataupun tidak. Okay. Korang kena ada, ni dia rapid test ni lah. Korang boleh dapatkan dekat Shopee. Benda ni boleh digunakan untuk buat rujukan lah. Okay. Kalau korang nak tahu, ethylene glycol ni lah kandungan yang penting dalam coolant yang dikeluarkan. Okay. Contohnya kalau coolant tu ethylene glycol dia rendah, dia akan bacaan pada sini dia rendah jugalah. Macam air putih biasa, dia tak mengandungi ethylene glycol. So reading dia akan bawah pada 128 ni lah. 126, 125, di bawah pada ni. Tapi bila dia ada ethylene glycol, benda ni akan detect ethylene glycol. Dia akan ni akan tunjuk berapa banyak kandungan ethylene glycol dia dalam ni. Lagi banyak ethylene glycol dalam ni, lagi dia boleh tahan panas dan juga tahan daripada karat. So itulah yang pentingnya dalam coolant ni. Kalau macam korang nampak coolant-coolant murah tu yang harga RM5 1 liter tu, itu dapat dipastikan dia tak mengandungi ethylene glycol yang cukup. Ni dia nampak. Ethylene glycol. So ethylene glycol ni lah benda yang penting dalam coolant ni. Kalau coolant tak ada ethylene glycol, itu sama saja macam korang masukkan air putih dengan pewarna ke dalam radiator korang. Bermakna radiator korang akan tetap berkarat dan juga overheating boleh berlaku.
Tak berlaku pun dia macam pakai air putih, memang takkan overheat. Kalau pakai air putih memang takkan overheat, cuma dia panas tu cepat lah. Cepat panas, lepas tu air dalam enjin kita cepat mendidih. Tapi kalau kita pakai coolant yang ada ethylene glycol, dia akan lambat. Kadar tahap didih dia akan lambat, seperti dalam ikut pada reading dia lah. Kalau 130 degree boiling point ni, pada tahap tu baru dia akan mendidih. Tapi kalau tak sampai pada tahap ni, dia tak akan mendidih. Berbeza pula dengan air putih. Kalau air putih 90 degree boiling point ni saja, dia akan mendidih. Dia mesti akan mendidih. Tapi kalau ada coolant yang mengandungi ethylene glycol yang tinggi, so dia akan lambat mendidih dan juga tak akan boleh beku. Itu sajalah yang penting dalam coolant. Kalau korang beli coolant, pastikan ada kandungan ethylene glycol. Kalau korang tak ada benda ni, macam mana nak tahu coolant tu ada ethylene glycol ataupun tidak? Korang boleh buka botol ni, kau letak kat tangan, tu korang rasa macam tu. Jadi kalau rasa macam agak-agak berminyak sikit, itu mengandungi ethylene glycol lah. Tapi kalau kau pegang macam kau gosok kat tangan sama macam air biasa, itu bermakna coolant tu tak mengandungi ethylene glycol. Kalau mengandungi pun mungkin, contoh coolant 500 ml, dia akan taruh ethylene glycol hanya dalam 10% atau 5%. Jadi tak memadai untuk sebuah radiator kereta yang besar tu. Ini adalah coolant premixture. So korang tak perlu campur air untuk masukkan dalam radiator. Cukup korang, kalau contoh kereta korang punya radiator pakai 4 liter termasuk dalam enjin, korang beli 4 botol lah. Yang 1 liter tapi ni 500 ml kan. Korang contoh beli satu botol 1 liter punya, korang kena beli 4 botol. Tapi kalau yang coolant pure, coolant yang pekat punya, dia belum campur air, korang punya kereta guna 4 liter, korang hanya perlu beli 2 liter saja. Beli coolant 2 liter, yang lagi 2 liter tu korang campur dengan air putih biasa. Dan kalau coolant pure ni biasanya, kalau kita reading pakai benda ni, dia akan lebih pada 131. Dia lebih. Bila korang campur dengan air, coolant kira 50%, air 50%, reading dia akan jadi kepada yang inilah. Dia mungkin 130 ataupun 129. Bermakna itu adalah masih dalam standard lagi. Tapi kalau dia dah 126 ke bawah, itu boleh pakai tapi dah tak cantik. Dia masih akan menghasilkan karat. Tapi kalau reading dia dalam 129 atau 128, dia masih cantik lah. Jadi itulah dia penerangan macam mana coolant ni, kita nak jaga coolant ni. Kita kadang tak tahu, taruh air boleh. Memang boleh, cuma radiator akan berkarat, enjin dalaman kita pun akan berkarat, di mana kita punya water pump akan berkarat dan lama-lama dia akan reput lah. Bila berkarat dia mesti reput. So nak mengelakkan daripada berkarat, mengelakkan daripada reput tu, inilah dia coolant. Itulah dia fungsi coolant. Kalau tak tahu coolant berfungsi macam mana pula, macam saya terangkan tadi, untuk cek kena ada benda ni. Sekurang-kurang ni kena ada benda ni, korang dah boleh tahu macam mana coolant tu, macam mana korang nak jaga coolant tu. Okay. So cara yang paling senang, salah satu, korang ambil coolant ni, letak dalam botol kecil macam aku buat tadi tu. Korang letak dalam peti ais, tengok dia beku tak. Kalau dia beku, bermakna dia tak ada kandungan ethylene glycol. Kalau dia tak beku, bermakna dia mengandungi ethylene glycol dan dia boleh digunakan. Kalau tak ada ethylene glycol, memang dia akan beku. So itu saja untuk video kali ini, dan kita akan berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum.